Hai guys, selamat kembali ke channel saya, Awi Creator. So, apa khabar korang semua? Aku mendoakan macam biasa semoga kita senantiasa dikaruniai kesihatan dan tak kurang satu apapun juga. Amin ya Allah. Okey, jadi guys, sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Ya Allah, subscriber aku naik lagi sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Dan aku gembira sangat dan tak lupa juga aku mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan aku yang menyupport aku. Okay, Abang Rajan, dan Dr. Vina dan keluarga aku dan siapa pun yang dah mensubscribe channel aku ni dan mengongsikan cerita-cerita aku ni kepada kawan atau kerabat korang semua. Okay, jadi guys, macam biasa, kali ini aku ingin membawakan satu cerita seram yang aku dapatkan dari Facebook, di mana di page Rumah Anchor atau Rumah Angker, bahasa Indonesianya ya. Jadi guys, kali ini aku ingin membawakan cerita kisah yang sangat-sangat pada aku seram dan agak kelakar sikit lah. Jadi kita agak relax sikit hari ni guys ya, sambil bercerita. Jadi bagaimana ceritanya? Jom tanpa buang masa lagi, santuy. Okay guys, jadi dalam sebuah kampung terdapat satu keluarga yang kampung ini aku pun memang dalam kisah ni tidak diberitahu di mana asal kampung ataupun tempat diorang keluarga ni tinggal ya. Jadi guys, dia satu keluarga ni dia mempunyai 3 orang anak, di mana seorang daripadanya adalah anak lelaki, iaitu anak tertua dia lah yang bernama Pian, dan 2 orang lagi anak perempuannya. Jadi Mak Siti ni anak dia ni yang bernama Pian ni mempunyai hobi baru, di mana setelah suaminya Pak Dola telah membuat satu pumpkin untuk melepak-lepak lah kan. Jadi semenjak dibuat pumpkin tu, anak dia yang bernama Pian suka sangat nak lepak kat situ bersama 2 orang kawannya. Diorang akan tidur di pumpkin tu hampir setiap malam. Jadi di mana kampung itu sebenarnya dah ada macam desas-desus ataupun rumor yang beredar bahawasanya dekat sana masih kampung sangat dan masih banyak lagi kejadian-kejadian ataupun gangguan-gangguan daripada jiran di dunia sebelah sana itulah guys. Jadi di mana Mak Siti ni selalu menasihatkan anaknya jangan kerap-kerap tidur kat luar. Macam tak ada katil, dia nak tidur kat dalam rumah. Tapi Pian ni masih juga tetap berkeras nak tidur kat luar bersama kawan-kawannya. Sebab diorang boleh melepak, diorang main gitar, borak-borak sampailah ke pagi. Apalagi kalau musim esoknya cuti sekolah, memanglah dia melepak kan. Di mana aktiviti yang dilakukan Pian ni di samping diorang melepak, main gitar, borak-borak, diorang akan masak Maggi, macam seronok je dengar kan. Jadi diorang masak Maggi dengan berbekalkan obat nyamuk, diorang akan tidur dekat sana. Sampailah keesokan harinya pagi-pagi kawan ni akan balik lagi ke rumah masing-masing. Jadi Mak Siti ni dah menegur anak lelakinya itu, tapi sayangnya Pian ni buat pekak aja, dia tak nak dengar nasihat emaknya. Dia macam hanya memperlekehkan nasihat-nasihat emaknya. Jadi sampai kadang-kadang emaknya kata bila dah terkena nanti kau baru tahu. Tapi si Pian ni tetap juga masih tak nak dengar juga cakap emaknya. Sampai dia pun kadang memperolokkan kata-kata emaknya dengan sambil tersengih dia pun menjawab, dah berapa lama Pian tidur kat luar tu mak, kau dengan kawan-kawan Pian tak ada apa pun. Degil. Mak dia pun sambung berkata macam, kau ni jangan cakap besar Pian. Mana ada anak kampung sini yang keluar-keluar malam kecuali yang jenis hantu tu. Beredar dengan kejadian-kejadian yang pernah diceritakan oleh orang-orang kampung. Ya, biasalah orang kampung kasat gosok cerita-cerita, berborak-borak terdengar. Mak Siti ni dah banyak kalilah terdengar bahawasanya di kampung itu banyak berlaku macam kejadian-kejadian yang makhluk-makhluk di jiran sebelah kita ni, dia suka menyakat orang tu sampai demam, sampai terjadi kemalangan kecil. Jadi Mak Siti ni bimbang dengan Pian. Berani sangatlah dia ni tidur kat luar hari-hari. Apalagi kalau musim cuti, memang tak boleh dilarang. Jadi kiranya Pian ni sukanya sesekali je tidur kat dalam rumah semenjak pumpkin itu didirikan. Lepas tu Pian ni boleh lagi menjawab, alah mak, Pian bukannya buat benda-benda tak elok mak. Jadi dia kata Pian sembang-sembang dan main gitar je. Lepas tu Pian tidur, dia kata dengan mak dia. Dah tu mak dia pun menjawab macam, iyalah lepas tu kau bagi perut nyamuk tu kenyang dengan darah kau tu. Sambil terkekeh-kekeh lah 2 beranak tu. Jadi Pian ni, kira hubungan Pian dengan emaknya ni cukup akrab. Diorang ni suka berborak-borak bersama-sama, boraknya begitu rancak dengan pelbagai topik, daripada
topik kekasih hinggalah topik-topik dunia semasa. Sambil-sambil Pian ni tengah menyiapkan Maggi untuk dimasaknya untuk nanti menyambut kedatangan kawan-kawan yang lagi 2 orang tu. Jadi dia pun dah siap lah masak. Bila kawan-kawan Pian ni, yang seorang bernama Syaril, yang seorang lagi yang bernama Iwan. Jadi dia pun bila Iwan dan Syaril datang, diorang pun dah standby lah dekat pumpkin tu dengan Maggi, dengan ubat nyamuk dah standby. Diorang pun melepak lah. Jadi bila mana diorang tengah melepak-melepak tu, diorang nampak lah salah seorang jiran Iwan ni, jiran Pian ni tengah membakar sampah. Tapi yang herannya, dia membakar sampah pada pukul 1 malam di malam itu. Jadi Pian ni macam terheran-heran. Kawan Pian pun cakap, baru malam ni pula aku nampak jiran kau bakar sampah. Dia memang suka bakar sampah malam-malam Lepas tu Pian ni berniat nak menegur lah jirannya tu. Pian pun berkata, lantaklah, biarlah dia. Aku tak pernah pula tengok dia bakar sampah sebelum ni, sampai tengah malam macam ni. So Pian pun mengurungkan niat dia untuk menegur jiran dia tu. So diorang pun sambung je lah berborak. Bila diorang dah berborak dan memain gitar, diorang pun bermula untuk tidur. Bila diorang dah tidur dan diorang tak ada terjadi apa-apalah malam tu kiranya. So keesokan harinya guys, Pian ni pun berkatalah, Pian ni pun berceritalah dekat mak dia. Dia sampaikanlah dekat mak dia kejadian yang semalam tu, bahawasanya dia nampak Abang Aziz bakar sampah. Dia kata, mak, dia kata, tadi malam Pian nampak Abang Aziz bakar sampah. Dah lah pukul 1. Lepas tu mak dia dengan kerut dahi, gila, bakar sampah apa waktu macam tu? Kata mak dia. Tapi betul lah mak, sangkaan Pian ni macam maknya tak percaya, dan dia meyakinkan emaknya apa yang dikatakannya adalah betul, adalah benar. Sambil Pian pun berkata, betul lah mak, Pian nampak dengan 2 biji mata Pian ni sendiri Abang Aziz tu dia bakar sampah. Syaril dan Iwan pun nampak, dia kata. Jadi mak Siti ni dah mula merisaukanlah anaknya dengan berkerut-kerut keningnya. Dan kedua-dua adik si Pian pun tengah memasang telinga perbualan antara mak dengan abang dia ni. Dan sambung maknya lagi, kamu biar betul Pian. Pian tak tipulah mak, kata Pian. Dan Mak Siti pun terdiam untuk seketika, dan dia pun dah mula tak sedap hatilah mendengar cerita anaknya ni. Kemudian Mak Siti ni pun melarang anak dia untuk tidur di pumpkin malam itu. Sambil berkata kepada Pian, kamu jangan tidur di pumpkin lagi malam ni ya. Tidur dalam rumah karang kena sakat pula. Baru tahu, dia kata. Lepas tu, mak ni, kata si Pian, ke situ pula ceritanya. Buka cerita hantu terus. Pian kalau jumpa hantu tu mak, kata si Pian ni, Pian nak salam dia. Dia sambil bergurau. Kau orang tua, biasalah guys, kalau dah risau, kata-kata yang macam tu dia ambil serius dengan Mak Siti ni. Lepas tu Mak Siti tu pun berkata, tunggulah kau, kalau jumpa nanti kau sanggup salam dia ke tak, Mak Siti kata. Lepas tu Pian pun tersengih-sengih sendiri. Macam Pian ni, bukannya Pian ni nak bercakap besar pada niat dia, cuma apa yang dia dengar dengan apa yang dia lalui, dia tak pernah nampak benda-benda macam tu. Itu yang dia macam anggap remeh sikit lah. Jadi itulah gurauan dia. Dia main lepas saja. Sedangkan mak dia ni percaya dengan benda-benda macam tu. Lepas tu dia yakinlah apa yang orang-orang kampung cerita tu adalah betul. Tapi bagi Pian, menurut Pian, apa yang disampaikan orang-orang kampung tu, itu semua macam hayalan diorang je. Itu pun tak betul. Sebab satu hari tu pernah kejadian dekat kampung tu, dikatakan ada orang minyak. Bila orang nampak orang minyak tersebut, diorang tangkap rupanya orang warga asing melumurkan badannya dengan minyak guys. Jadi nampak hitam, dan yang berniat untuk mencuri. Jadi bila dah tertangkap, dah tahu itu orang. Semenjak tu lagi Pian lagi lah tak percaya apa kata-kata orang kampung ni. So dia buat endah tak endah aja dengan kerisauan ibunya. Setelah perbualan antara Pian dan ibunya ni, adiknya pun bercakap dengan abangnya, nanti abang tidur dengan hantu baru abang tahu, kata salah seorang dari adiknya. Lepas tu, apa Pian jawab? Pian berkata, Pian dengan jelingan mata ke adiknya sambil tersenyum. Dia pun kata, abang pun teringin nak tidur dengan hantu tu dek. Kalau hantu tu tidur dengan abang nak peluk-peluk hantu tu, kata dia. Dah berbunyi macam tak kabur lah pula kan. Macam bongkak sombong sangat, berlagak sangat. Jadi di malam berikutnya, Pian pun dan kawan-kawannya macam biasa melepak dan berniat nak tidur dekat pumpkin tu lagi. Jadi bila diorang dah berkumpul,
bertiga ni sambil menggesek gitarnya, Pian pun bertanya lah, korang pernah nampak hantu tak weh? Dia tanya. Lepas tu kawan dia yang seorang tu pun merengus. Malam Jumaat ni kau nak buka cerita hantu pula, meremang aku, kata si Syaril ni. Lepas tu Iwan pun menertawakan gelagat si Syaril tu. Sambil menyakat, si Pian ni lagi sambung berkata dengan si Syaril, kau takut hantu sambil dia menaik-naikkan keningnya. Nakal betul Pian ni kan. Jadi dia, Syaril pun menjawab lah, takutlah juga, kata dia sambil berterus terang dengan si Syaril. Kadang-kadang dia pun tak faham kenapa orang suka buka cerita hantu pada malam-malam Jumaat begini, katanya. Jadi Pian dan Iwan pakat tertawa bersama-sama melihat gelagat Syaril tersebut. Jadi guys, di mana di sela-sela mereka tertawakan Syaril ni tadi, tiba-tiba muka Syaril ni berubah pucat tau guys. Di mana dia terpandang satu tempat tu sambil berkerut dan mukanya pucat. Sebab apa guys? Syaril nampak seorang nenek-nenek yang wajahnya tak jelas. Sebab agak berjarak kan, jadi dia tak begitu jelas nampak muka wajah daripada nenek-nenek tersebut. Jadi di mana setelah melihat itu, si Syaril yang si penakut tadi ni, dia pun terus melompat dari pumpkin tu dan menyarungkan selipernya dengan cepat. Lepas tu Iwan pun bertanya, kau nak balik dah ke? Dia kata, takkan kita orang sakat sikit dah marah kot, dia kata. Walhal dia bukannya marah, tapi dia orang ni tak tahu apa yang Syaril nampak, itu yang membuatkan dia tergesa-gesa macam nak balik. Jadi Pian ni pun turun dari pangkin dan memeluk bahu Syaril sambil memujuk dia dengan berkata, dah jauh malam ni, sekarang langsui tumpang motor kau baru kau tahu, katanya, sambil menakut-nakutkan si Syaril ni. Jadi disebabkan si Pian ni dah berkata begitu, si Syaril yang agak penakut ni tak jadilah nak balik. Dia pun duduk kembali ke pumpkin join lah bersama kawan dia yang lagi dua ni. Lepas tu suasana malam yang begitu sunyi, dia duduk rapat di sebelah Iwan dan tiba-tiba di situ ada bunyi burung hantu pula guys. Jadi di mana bertambahlah si Syaril ni ketakutan, di mana gelagat Syaril ni lagi mengundang gelak tawa si Pian dan si Iwan ni tadi menengok gelagat si Syaril ni. Tapi sebenarnya diorang tak tahu apa yang si Syaril tu dah nampak guys. Jadi Pian menyambung lagi dengan pertanyaan, kenapa ya kalau bunyi burung hantu je dikait-kaitkan dengan hantu. Lepas tu kenapa kononnya hantu suka keluar di malam Jumaat. Pian masih lagi tak mengubah topiknya, yang membuat Syaril ni rasa macam tak selesa dengan perbualan mereka malam itu. Aku pun tak tahu kalau dengar anjing menyalak malam-malam pun orang cakap anjing tu nampak hantu. Burung, anjing, kucing pasti ada kaitan dengan cerita hantu. Korang pernah dengar cerita ni tak? Kalau kucing hitam langkah jenazah, katanya jenazah tu akan bangkit. Masa kecil-kecil dulu biasalah kita dengar mitos-mitos tu kan guys. Lepas tu itulah salah satu pertanyaan Pian kepada dua rakannya ni. Tapi mana di saat itu Syaril hanya diam mendengar perbualan Pian dengan si Iwan ni. Jadi diorang ni dah berborak, tepatnya pada pukul 2 pagi, diorang pun ambil posisi untuk baring lah masing-masing, nak bersiap untuk tidur. Pian di hujung, Syaril di tengah dan Iwan di belakang dia. Jadi diorang ni tidur menghadap pokok koko dan durian di situ. Memang nampak selesa lah kan. Pumpkin kita buat dekat pokok-pokok rimbun, memang selesa. Mereka pun tidur dengan nyenyaknya sehinggalah Syaril yang tidur di tengah-tengah terjaga. Jadi guys, Syaril ni terjaga dan dia terasa seperti ada orang yang mencuit-cuit kakinya yang tidak berselimut. Mata Syaril pun terbuka besar apabila melihat makhluk berupa perempuan tua yang hodoh, katanya, di depan matanya. Dengan suara yang tak terkeluar, dengan mata yang terbelalak, Syaril ini yang dah dengan ketakutan lah ni kan. Dia ni dah lah jenis yang orang kata lemah semangat. Dia pun melotot tengok orang tua nenek yang dia nampak sebelum ni tadi guys. Jadi yang terdengar hanyalah Syaril pun melompat dari pumpkin. Dia terus meluru ke arah motor dia, lalu dia menghidupkan motor dia. Padahal bunyi motosikal Syaril ni cukup besar tau. Tapi yang mengherankannya, Pian dan Iwan langsung tak bangun guys. Jadi di mana bila Syaril dah mula nak menggerakkan motornya dengan breng-breng tu guys, bila dia dah standby masuk gear, dia sempat lagi menoleh ke arah pumpkin tempat dua kawannya lagi tidur. Dan dia nampak yang nenek-nenek tu tadi merubah wujudnya
sebiji macam Syaril. Nah, nenek-nenek yang berubah bentuk serupa Syaril tadi ni mengambil tempat Syaril tidur tadi, di mana dia menyelit dekat tengah-tengah di antara Iwan dan Pian. Jadi bila Syaril yang jelmaan ini, kita panggil Syaril jelmaan lah ya. Jadi di mana Syaril jelmaan ini tengah menyelit-nyelit di tengah-tengah antara Pian dengan si Iwan tadi ni, kan ada pergerakan atau pergesekan. Bila mana Syaril jelmaan ini, nenek-nenek ni mengarahkan mukanya ke arah muka Pian. Jadi Pian pun terbuka lah mata, macam apalah yang reseh sangat ni, gerak-gerak ni. Lepas tu bila dia dah membuka mata, menengok ke betul-betul ke arah muka dengan Syaril ni tadi, Syaril ni hanya tersenyum. Tetapi ada kepelikan di situ. Muka Syaril di kala itu nampak pucat. Of course lah kan, sebab tu bukan Syaril yang sebenar. Jadi guys, sambil Pian ni menggosok-gosok matanya, dia masih nampak lagi Syaril yang belum tidur, Syaril jelmaan tu yang belum tidur, sambil dia tengok Syaril tu hanya tersenyum-senyum sendiri. Jadi Pian pun bangunlah untuk ke tandas yang berada di luar rumahnya. Biasalah rumah kampung kan guys. Jadi Iwan yang masih lena, Pian ni malaslah nak mengejutkan Iwan atau mengganggu tidur kawannya ni. Dia pun bukannya seorang yang penakut seperti Syaril, so dia pergilah sendiri ke tandas. Jadi beberapa minit kemudian Pian pun kembali semula ke pumpkinnya. Jadi posisi tidur Syaril yang sudah berubah, tidurnya seperti mayat guys, di mana matanya terbuka luas tapi dia tidur macam ni. Dia macam dia letak macam jenazah tu kan guys. Jadi Pian pun sambil menyeletuk lah dekat si Syaril ni. Kau ni dah kenapa tidur macam tu? Nak takutkan aku kata Pian. Jadi di mana Syaril hanya tersengih-sengih melihat ke arah Pian. Lepas tu Syaril jelmaan ini sambung bertanya kepada Pian, kau takut ke? Dia tanya. Tidur elok-elok lah, jawab si Pian tu pula lagi mengejutkan si Iwan. Jadi bisinglah korang ni, jawab si Iwan. Si Iwan pun terbangun dari tidurnya. Jadi si Pian pun menyambung kata-katanya, aku tegur tidur si Syaril ni, kau tengok dia tidur macam orang mati, kata dia. Lepas tu Pian pun marah. Lebih menyakitkan hati melihat Syaril yang asyik tersenyum sehingga menaikkan bulu roma Pian dan Iwan tersebut. Dua-dua orang ni dah naik bulu roma lah tengok cara si Syaril jemaah ni tersenyum. Lepas tu di mana di sela-sela dia orang ni tengah bengong-bengong tengok dia kenapa dengan Syaril yang tersenyum-senyum sendiri, tiba-tiba Syaril jemaah tu pun berkata, bisinglah korang, tidurlah, aku cuma nak tumpang tidur dengan korang ni. Sambil dia tertawa macam tu guys. Jadi di mana suara Syaril yang didengar oleh Iwan dan Pian ini telah berubah seperti layaknya seorang perempuan tua bercakap. Dah bukan suara Syaril lagi. Lepas tu Iwan yang berada di sebelah Syaril tadi ni melompat terus keluar dari pumpkin. Dan di saat itu Pian baru perasan yang motosikal si Syaril ni dia tak ada kat situ guys. Jadi bila dia dah tengok motosikal tu dah tak ada, dia pun terfikirlah mungkin si Syaril ni awal-awal lagi dah cabut, sebab ini mesti bukan Syaril, dia kata. Sambil menyeringai, jelmaan Syaril pun tertawa dengan terkekeh-kekeh. Lalu makhluk itu, jelmaan Syaril itu mengilai-ngilai guys. Lepas tu dia gelak. Takut ke? Dia tanya. Lepas tu apa yang terjadi guys, Syaril yang menyeringai tadi ni perlahan-lahan berubah rupa dia, berubah bentuk dia. Rambut Syaril yang sebelumnya hitam dan berambut pendek, tapi jelmaan Syaril ni bertukar menjadi rambut yang panjang dan berwarna putih guys. Dan di mana perubahan daripada fisik Syaril ni tadi ialah keluarnya dua taring yang tersembul keluar dari bibirnya. Dan di mana kelihatan matanya mula kemerah-merahan. Kulit mukanya pun seperti daging yang kecut guys, dan berbau busuk hampir membuat Iwan dan Pian ni nak muntah. Lepas tu dia pun berlarilah sambil menjerit. Pian dengan Iwan tadi ni dah berlari menjauhi pumpkin tersebut. Dan di mana Syaril di kala itu, cara jelmaan tu yang dah berubah rupa, sambil tertawa-tawa dan mengilai-ngilai. Lepas tu dia macam terbang bertenggek dekat satu pokok jambu yang berdekatan dengan pumpkin mereka. Lepas tu Pian dan Iwan lari ke pintu rumah. Barulah kelang kabut dia ketuk. Mak, dia ketuk-ketuk sambil menjerit-jerit memanggil ibunya.
Dan di mana Mak Siti yang memang dah khawatir dari awal-awal lagi tadi kan dengan anaknya, mendengar ketukan yang macam nak roboh pintu rumahnya tu, bergegaslah Mak Siti ni berlari menghampiri anaknya, membukakan pintu untuk anaknya. Bila dia dah masukkan anaknya, dia terus menutup pintu. Dia berkata, "Kenapa ni?" Sambil menghidupkan suis lampu di ruang tamu. Jadi ruang tamu tu terang benderang lah kat situ. Lepas tu Pian pun menyambung, hantu makcik hantu tidur dengan kami, Mak," dia kata sambil dengan suara tersekat-sekat. "Mana Syaril?" kata Mak Siti tu. Sebab dia perasan Syaril tak ada dengan diorang. Dan di mana Pian dan Iwan menjongket bahu serentak macam ni, menandakan yang mereka pun tak tahu. Jadi mereka tak tahu yang Syaril ni dah balik ke atau di mana. Tapi yang pastinya mereka tak nampak lagi motor si Syaril ni. Jadi diorang ni dah syak lah Syaril ni dah balik dulu. Jadi malam itu Pian dan Iwan melanjutkan tidurnya di ruang tamu di dalam rumah Pian tersebut, guys. Jadi keesokan hari Iwan dan Pian mencari Syaril dan didapati Syaril pun dah demam oleh apa yang dinampaknya semalam. So Syaril kena demam, mengejut selepas nampak benda yang tadi malam tu. Jadi sejak tu Pian terus serik tidur di pumpkin tersebut. Dia kata cukuplah sekali terkena sakat dengan hantu tu. Jadi pada aku kan guys, cerita ni memang agak-agak menyeramkan, tapi agak ada humornya jugalah dengan kedegilan si Pian ni dan kawan-kawannya. Kan dah kena. Jadi apa yang boleh kita ambil dari cerita ni ialah jangan terlalu cakap besar. Walaupun kita dia nak bergurau, jangan guys. Sebab kita ni hidup memang berjiran dengan jiran sebelah tu. Kita tak payah cakap-cakap besar sebab mereka pun kadang ada yang tengah lalu tu dengar kan. So macam aku pun kadang-kadang tengah buat konten ni pun aku selalu bagi-bagi salam jugalah, macam ya aku nak buat konten je. Macam biasalah siapa-siapa yang YouTuber pembawa cerita horror dan seram, apatah lagi kisah-kisah nyata ni, mesti ada cerita-cerita mereka tersendiri di saat mereka tengah membawakan cerita macam aku ni. Tapi tak apalah, namanya jiran kan. Jadi harap-harap dia tak kacau lebih-lebih lah. Betul tak? Okay guys, jadi sampai di sini dululah guys cerita aku kali ini. So semoga dapat mengisi hari korang semua. Jumpa lagi di next video aku ya. So terima kasih anda subscribe. Dan bagi korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like and share cerita aku ni, supaya aku lagi semangat lagi untuk membawakan cerita-cerita untuk korang semua. Okay, jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Santuy.